Dah buka majlis dulu aku ya. Okey, sudah siap buka majlis ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dah bersedia ke Ustaz? Seperti yang Ustaz maklumkan, malam ni kita masuk kepada tajuk Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Betul kan Ustaz? Betul insya-Allah. Baik, silakan Ustaz. Okey. Bismillah. Slide nampak Nampak Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga puan-puan berada dalam keadaan yang sihat, terutamanya baik sihat fizikal, jasmaninya dan sihat segala segilah, keimanannya, kesejahteraan mindanya. Saya ingat ini minggu-minggu yang agak kalau untuk saya dia macam banyak berita-berita tu, berita yang distracting lah dari segi personal life, sebab banyak dengar khabar ayah kawan tak sihat. Ada seorang ayah kawan tu memang dah dekat ICU, doktor pun dah cabut tube dah. So khabar-khabar tu khabar yang mengganggu lah. Maksudnya mengganggu perasaan dan jiwa kan. Dan mungkin cerita berita yang paling baru sekali yang berlaku di Batang Kali semalam ya kan. Saya pun dah akhirnya saya off lah untuk tengok berita tu sebab dia semakin bila datang pada laporan-laporan penemuan mangsa tu memang semakin tak sanggup lah untuk kita tengok lagi. Dan mungkin yang terlibat dalam kes tu Chinese kan, maksudnya bukan Islam, tapi tetap mungkin kita doakan kebaikan untuk waris yang ditinggalkan dan sebagainya. Bukan satu pengalaman yang mudah lah untuk dilalui oleh mereka yang kematian ahli keluarga dalam keadaan yang begitu. Apapun, kita akan terus dengan kita punya rutin kelas kita. Ilmu tetap perlu berjalan dan kita harapkan cerita-cerita begini dapat kita ambillah nilainya untuk kita menghayati hari-hari kita, dan juga cerita-cerita khabar-khabar yang kita hadam dan melintasi social media kita, WhatsApp kita harap dia memberi inspirasi insya-Allah. Hari ini sebenarnya saya letak dua cerita kerana cerita yang pertama ni saya jangka dia tidak akan memakan masa yang lama sebab ceritanya sangat sedikit. Tapi dia ada satu cerita yang sangat istimewa lah untuk kita hayati. Dan of course selepas ini kita akan terus menyambung dengan nombor 5, iaitu Ummu Salamah lah, yang ceritanya lebih panjang lah berbanding dengan Zainab binti Khuzaimah sendiri. Dan ini adalah ibu kita yang keempat, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, dan adalah sangat unik kerana sirah menyajikan kepada kita kisah orang-orang agung yang kita tidak ketahui banyak cerita dia. Kalau dalam kalangan 10 orang yang dijanji syurga, ada satu nama yang sangat kita tertanya-tanya apa kelebihan dia sampai dijanjikan syurga, iaitu Sa'id ibn Zaid. Kalau nama-nama lain tu mungkin kita tahu cerita dia apa, tapi Sa'id ibn Zaid ni dia tak ada cerita. Apa sebenarnya kelebihan dia sampai Allah anugerahkan syurga dan dijanjikan dalam sebuah hadis yang khusus kan, 10 orang yang dijanjikan syurga. Sama juga dengan Zainab binti Khuzaimah.
menjadi isteri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan satu acara kecil. Ia satu pengiktirafan besarlah kepada kemuliaan wanita-wanita ini. Sebab at-tayyibatu lit-tayyibin kan, hanya yang terbaik itu yang Allah akan anugerahkan lelaki-lelaki terbaik. Maka bila Nabi bernikah dengan Zainab, bila Nabi bernikah dengan Hafsah, bila Nabi bernikah dengan Ummu Salamah, bermakna ini adalah the best women lah pada zaman itu. Dan kenapa Zainab? Kerana kita tak ada banyak cerita tentang beliau. Kita boleh meneka-neka, dan apa yang berbaki itulah saya rasa sebab paling besar kenapa Allah muliakan wanita sebagaimana Zainab binti Khuzaimah ini. Baik, ini saja data yang kita ada tentang Zainab. Ada 2 slide saja untuk Zainab binti Khuzaimah. Ini slide pertama saya menceritakan sedikit macam biasa profil, dan beliau sendiri, dia akan berkait dengan slide selepas ini juga. Beliau berasal daripada satu keluarga yang kita tidak pernah temui keluarga yang semulia itu dalam mana-mana zaman, terutamanya khusus dalam sejarah Islam sendirilah. Kerana beliau adalah anak kepada Hindun binti Auf, itu ibu dia. Ibu kepada Zainab binti Khuzaimah adalah Hindun binti Auf, dan ini adalah rangkaian keluarga yang kalau kita tengok susu galunya, boleh bayangkan keluarga kita tak kan? Kita tengok anak menantu kita, cucu kita, kita punya ipar, duai kita. Mungkin daripada ramai-ramai tu, tengoklah berapa lapis kan. Tengok berapa lapis keturunan kita pun, mungkin kita akan jumpa 1 ataupun 2 nama yang outstanding, yang betul-betul ada sejarahnya, ada ketokohannya, ada sumbangan yang besar, ada datuk syik kan. Tapi ini keluarga yang Allah telah muliakan keluarga ini dengan macam-macam kemuliaan, kerana anak Hindun ni ada beberapa suami. Maksudnya sama ada bercerai ataupun meninggal dunia. Hindun bin Auf sebenarnya dia ada 3 pasang suami, bukan poligami tapi 3 orang suamilah yang secara bergilir, secara berurutan. Dan suami pertamanya lah yang telah melahirkan ibu kita ini, Zainab binti Khuzaimah. Ini anak sulung kepada Hindun binti Auf. Dan Zainab binti Khuzaimah suaminya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hindun binti Auf ni juga dia ada anak perempuan lain yang namanya adalah Maimunah binti Al-Harith. Siapa? Adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maksudnya dia ada 2 anak perempuan yang menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita bayangkan, kita ada 2 anak, dan dua-dua tu bernikah dengan suami yang sama, dan suami itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cukup sebenarnya menandakan ini keluarga yang hebat. Tapi kita akan berkenalan lagi dengan anak dia yang lain, namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl berkahwin dengan Abbas. Abbas adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal anaknya Abdullah ibn Abbas. Abbas pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya peluk Islam, walaupun agak lewat, tetapi dia mempunyai peranan yang besar juga, terutamanya di hujung-hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidup selepas Nabi wafat sendiri, dan ada peranan-peranan tertentu. Bahkan kerajaan Islam Banu Abbasiyah pun merujuk kepada Abbas inilah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adalah anak menantu kepada Hindun binti Auf. Dan dia ada anak lain namanya Lubabah. Lubabah ni suaminya adalah Al-Walid ibn Mughir. Ini tuan perempuan kalau nak salin serius lah, tapi saya sekadar nak ceritakan betapa indahnya keluarga ni. Lubabah ada suami namanya Al-Walid. Al-Walid itu adalah ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Dan boleh bayangkan cucunya adalah Khalid bin Al-Walid. Dan dia ada anak lagi namanya Asma binti Umais. Ini adalah anak yang paling popular lah. Maksudnya selain daripada 2 isteri Nabi SAW, ada satu lagi anak namanya Asma binti Umais. Saya harap nanti kita ada satu masa cerita khusus tentang Asma binti Umais, seorang wanita yang bernikah dengan sahabat-sahabat besar dan mempunyai anak yang juga mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam. Dia bersuamikan siapa? Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib. Kemudian bersuamikan Abu Bakar As-Siddiq, bersuamikan Ali bin Abi Talib. Sebab tu ada anak kepada Abu Bakar, ada seorang tu Ali bin Abi Talib menjaga. Sebab anak tu adalah anak yang dilahirkan oleh Asma binti Umais. Maka bila dia berkahwin dengan bernikah dengan Ali bin Abi Talib, anak Abu Bakar tu pun dijaga oleh Ali bin Abi Talib. Boleh bayangkan inilah keluarga kepada Zainab binti Khuzaimah. Okay? Keluarga yang sangat mulia. Dan beliau adalah balu kepada Tufail ibn Harith, sahabat.
Dan yang paling popular tentang Tufail bin Harith, tak banyak cerita kita tahu tentang dia. Yang penting dia adalah syahid pertama. Syahid pertama dalam kalangan muslimin. Dan dia syahid dalam perang Badar. Okay? Maksudnya dia adalah ahli Badar. Dan ini memahamkan kita satu benda. Antara sebab yang boleh ditafsirkan oleh para pengkaji sirah, kenapa Nabi bernikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Ada sebab-sebab yang mulia. Antara sebab yang boleh kita petik adalah satu move daripada Nabi SAW untuk memberikan gambaran kepada para wanita bahawa jangan risau kalau suami kamu tergolong dalam kalangan syuhada. Jangan risau kalau suami kamu terkorban di medan jihad, kerana nanti mereka ini akan sentiasa ada para lelaki yang akan sudi membela balu-balu yang ditinggalkan oleh suami yang syahid ni. Maka ini move yang menarik daripada Nabi SAW bila Nabi propose kepada seorang balu kepada syahid pertama muslimin di Madinah. Sebelum ni kita ada sebut Hafsah kan, suaminya meninggal dunia dan Nabi nikah. Tapi Hafsah suaminya itu bukan mati syahid. Suami kepada Hafsah, siapa nama dia lupa dah gitu kan. Tak sempat. Bin Huzafah ujung dia. Suami kepada Hafsah bukan syahid. Dia mati kerana kerana natural death lah. Tapi untuk Tufail ibn Harith ni, dia adalah syahid pertama dalam kalangan muslimin. Number one dalam kalangan syuhada Badar itu Tufail ibn Harith. Okay? Ini syahid pertama. Dan balu yang ditinggalkan ini terus dinikahi oleh Nabi SAW, iaitu Zainab binti Khuzaimah. Okay. Dan ini saja yang saya boleh sebut tentang Zainab binti Khuzaimah. Ini satu-satunya hadis yang bila menyebut tentang fadail Zainab binti Khuzaimah. Dalam mana-mana kitab biasa dia ujung-ujungnya akan sebut tentang fadail para ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan sahabat-sahabat tertentu dan sebagainya. Dan dalam kitab fadail ini saya hanya jumpa satu hadis ni saja yang menceritakan tentang Ummu Salamah. Dia berulanglah 2-3 riwayat, tapi ada satu ni saja. Satu hadis yang spesifik cerita tentang kelebihan Ummul Masakin, iaitu Zainab binti Khuzaimah. Itu gelaran yang diberi kepada Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Dan inilah kelebihan Zainab binti Khuzaimah yang satu-satunya kita tahu, dan barangkali disebabkan itulah Nabi memilih Zainab binti Khuzaimah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini satu hadis yang menarik. Saya tak dapat tengok pula hadis ni. Macam mana saya nak alihkan? Okey, clear. Hadis ini bermula dengan Nabi SAW cerita kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Asra'ukunna lihaqan bi, yang paling segera sekali antara kalian yang akan bertemu dengan aku, atwalukunna yadan. Bertemu apa ni? Bertemu selepas kematian. Maksudnya Nabi SAW sebut, dia dalam syarah hadis ni mendetailkan apa maksud hadis ni. Semua orang akan mati, termasuk Nabi SAW, tapi setelah berpisah disebabkan kematian itu, siapa yang pertama sekali akan bertemu dengan Nabi SAW, dengan maksud siapa yang akan mati dulu. Ini yang maksud hadis Nabi SAW, siapa yang akan mati dulu dalam kalangan isteri Nabi ni setelah Khadijah. Dan Nabi sebut atwalukunna yadan. Orang itu, Nabi bagi satu tanda, orang itu tangannya panjang. Orang yang paling panjang sekali tangannya dalam kalangan isteri-isteri Nabi SAW, itulah orang pertama yang akan mati, yang akan meninggal dunia. Dan secara teknikalnya, kerana dia yang pertama meninggal dunia, dan isteri Nabi SAW yang lain itu umurnya panjang, terutamanya nama yang selepas ini, Ummu Salamah. Itu isteri Nabi yang terakhir sekali akan meninggal dunia pada era Yazid ibn Muawiyah, sangat lama, sangat tua. Dan Ummul Masakin, iaitu Zainab binti Khuzaimah ni adalah isteri Nabi SAW yang paling awal sekali meninggal dunia. Dianggarkan lebih kurang 6-7 bulan saja sempat bersama dengan Nabi SAW. Tahun yang sama menikah, tak sampai setahun meninggal dunia. Maksudnya bersama dengan Nabi SAW dengan waktu yang sangat singkat. Okay. Dan ini memberikan dia adalah satu isyarat kepada orang itu. Nabi tak namakan siapa, tapi orang yang paling panjang sekali tangannya. Qalat fakunna yatatawalanna ayyatahunna atwalu yadan. Dan mereka ni, iaitu isteri-isteri Nabi SAW, mereka pun berkumpul dan mereka cuba untuk berkira-kira, cuba untuk meneka-neka antara mereka semua siapa yang paling panjang tangan. Ada riwayat yang panjang mengatakan yang
bila mereka ukur tangan tu, yang paling panjang adalah Saudah lah. Saudah binti Zam'ah yang kita cerita kan. Dan Saudah ni seorang yang sangat tinggi lampai orangnya orang yang agak senior, tinggi lampai. Badannya agak besar sedikit berbanding dengan isteri Nabi SAW yang lain. Kalau ingat kita cerita tentang Saudah binti Zam'ah, ada cerita yang dia apa? Ketika dia di Mina tu dia nak gerak awal sebab dia jalan lambat, badan dia besar kan. Itu Saudah binti Zam'ah kan. Dan bila mereka ukur tangan, mereka nampak tangan Saudah paling panjang. Tapi rupanya bila saja Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia yang pertama, barulah mereka faham atwaluna yadan adalah Zainab. Yang paling panjang antara kita tangannya itu adalah Zainab. Li'annaha kanat ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Kerana panjang tangan kat situ bukan maksud panjang ukuran tangan, tapi panjang dari segi memberikan sedekah, memberikan khidmat. Dan itulah kelebihan paling besar sekali Zainab binti Khuzaimah yang kita pun tak tahu. Ceritanya saya cuba juga korek dalam rujukan kalau boleh berjumpa. Tapi malangnya saya tak jumpa. Saya tak jumpa dengan apa cerita Zainab binti Khuzaimah sedekah pada orang ni. Tapi yang penting memang itu telah diketahui sampai tak perlu dipersoalkan lagi dalam kalangan isteri Nabi SAW, kerana Zainab binti Khuzaimah ni orang yang paling pemurah sekali. Untuk kita bayangkan, isteri Nabi SAW yang lain pun kalau kita cerita pasal sumbangan mereka, dahsyat. Maksudnya mereka bersedekah, tu dahsyat lah. Kan? Isteri-isteri Nabi SAW, of course, para sahabat akan, setelah Nabi wafat, mereka akan menyara isteri-isteri Nabi SAW ni dengan segala harta yang ada, sebab itulah yang Nabi tinggalkan wasiat Nabi kepada para sahabat, tolong jaga ahli keluarga Nabi. Kan? Tapi setiap isteri Nabi SAW ni masing-masing popular dengan satu sikap yang sama. Mereka bila dapat saja sumbangan, mereka akan terus sedekah. Kan? Untuk kita faham, itu cerita yang kita tahu tentang isteri yang lain. Bagaimana cerita Zainab? Kalau cerita isteri Nabi yang lain pun yang kita sangat kagum dengan sumbangan dan juga sedekah mereka, itu tidak boleh menandingi Zainab binti Khuzaimah. Menurut hadis ni. Kerana isteri-isteri Nabi SAW yang lain pun akhirnya melihat, Zainab ni outstanding lah dia punya sumbangan dan juga pemberian sedekahnya. Okay? Mungkin ada pelajaran bahasa Arab sikit dekat sini kan. Sebab dalam bahasa Melayu biasa sebut panjang tangan ni mencuri. Tapi bahasa Arab atwalu yadan ni merujuk kepada orang yang tangannya panjang kerana dia memberi. Ini dalam bab kinayah kan kita belajar dalam bahasa Arab. Kiasan dalam bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab, tulul yad merujuk kepada orang yang panjang tangan kerana dia memberi lah. Bukan dalam bahasa Melayu yang panjang tangan tu dengan maksud mencuri ya. Dan inilah kelebihan Ummul Masakin, ibu kepada orang-orang miskin. Bila gelaran tu lekat kepada dia, kita fahamlah mana-mana orang miskin bila bertemu dengan Zainab binti Khuzaimah mesti akan mendapat pilihan. Dan itu telah memberikan kemuliaan khusus kepada Zainab binti Khuzaimah. Sebab itu antara pelajaran dekat sini juga, kita kadang-kadang bila kita melihat sirah, kita baca sirah, baca kisah para sahabiah, baca kisah-kisah hebat ni, kadang-kadang kita rasa sangat ketinggalan. Yelah, bila tengok cerita sumbangan hebat sana hebat sini, berjuang dengan macam-macam jata dekat dia punya badan kan, menunjukkan sumbangan dia kan. Tapi kita kena tahu bahawa ada juga dalam kalangan sahabat dan sahabiat ni yang tak adalah outstanding pun, ceritanya tak masyhur pun, tapi dia tetap tergolong dalam kalangan yang mulia. Sebab tu kita jangan tersilap untuk mengukur kita nak buat apa bila kita faham cerita-cerita yang hebat dalam sirah tu. Yang penting kita tahu kita untuk kes kita, apakah amalan yang paling sesuai untuk kita. Kan? Setiap orang ada set amalan yang berbeza-beza. Setiap orang ada prioriti yang berbeza-beza. Ada sahabat yang masuk syurga hanya kerana nak jaga ibu dia saja. Itu pun popular kan, hadis-hadis yang menceritakan tentang sahabat tanya pada Nabi, apa amal terbaik? Apa amal terbaik? Ada macam-macam jawapan Nabi beri. Bahkan ada satu jawapan yang spesifik, saya tak tahu saya pernah sebut tidak pada tuan-tuan. Bila Nabi jawab yang ucap kalimah la ilaha illallah. Saya pernah sebut sebelum ni, entah saya betul ingat. Saya pernah sebut dah pada perempuan yang hadis Amr bin al-As, antara sahabat yang paling lewat sekali meninggal dunia, dan dia riwayatkan satu hadis yang dia dah rahsiakan lama dah, iaitu hadis yang Nabi sebut, qul la ilaha illallah dakhalul jannah. Sebut la ilaha illallah masuk syurga. Rupanya tafsiran hadis itu sangat mendalam, dan dengan maksud setiap orang akan ada set amal yang berbeza-beza. Maka kita janganlah compare dengan maksud jangan compare sampai menyebabkan kita terburu-buru nak beramal. Beramal ni dia kena bertenang. Dia kena tahu apa kita punya situasi. Jangan terlalu terkejar-kejar.
Kalau orang yang mungkin kapasitinya adalah gear 1, maka teruskan dengan gear 1, tapi kita maksimumkan kita punya kualiti bila kita gunakan gear 1. Kan? Untuk orang lain ada gear lain pula, ada situasi yang berbeza. Supaya kita faham, cerita-cerita begini mengajar pada kita setiap orang akan ada sebab yang berbeza-beza untuk buatkan dia masuk ke syurga Allah Taala. Jangan terburu-buru, insya-Allah. So itu kisah pertama kita tentang Zainab binti Khuzaimah. Sangat sedikit sebenarnya, tapi saya rasa cukup untuk kita memahami bahawa inilah kelebihan yang telah Allah berikan kepada orang yang pemurah, orang yang menyumbang, memberikan sedekah, baik wang ataupun khidmat, sebab dalam hadis ni ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Jadi dua, iaitu kelebihan Zainab binti Khuzaimah, dia berkhidmat, tangannya itu bekerja untuk bantu orang, dan dia juga memberikan sedekah yang bersifat material. So dia tidak boleh hadkan hanya semata-mata wang. Of course tak semua orang ada wang kan. Dan wang kat situ pula dia tidak diletakkan wang tu berapa ringgit kan, berapa dinar. Tapi diletakkan bersedekah, tasaddaq. Siapa yang paling ikhlas sekali, yang paling jujur sekali, yang paling sungguh-sungguh sekali, walaupun numbernya kecil, tapi itu di sisi Allah Ta'ala penilaiannya berbeza lah. Sebab mata manusia, kiraan manusia adalah nombornya digit paling banyak. Tapi di sisi Allah Ta'ala tu penilaian Allah Ta'ala sangat berbeza lah. Sangat adil, berbeza dengan apa yang manusia kira-kira di muka bumi ini. Baik, cukup tentang Ummul Masakin. Kita nak pergi ke cerita yang mungkin lebih panjang sikit, iaitu Ummu Salamah. Baik, Ummu Salamah. Apa yang kita boleh cerita tentang Ummu Salamah adalah beliau, ini sangat special, kerana Nabi bernikah dengan seorang daripada Banu Makhzum. Banu Makhzum adalah keluarga Abu Jahal. Banu Makhzum adalah keluarga Abu Jahal. Dan ada satu hadis yang very spesifik menceritakan kenapa Abu Jahal tak perlu Islam. Dan satu-satunya sebab yang paling jelas sekali kenapa Abu Jahal tak perlu Islam, bukan kerana dia tak tahu yang benar itu adalah wahyu. Kerana Top Gun musyrikin Mekah ni, kalau kita dengar nama-nama mereka ni, baca cerita mereka, kita akan tahu bahawa mereka ni tahu Islam tu benar. Tapi mereka ni ada, sebab tu mereka digelar kufar, kerana mereka ni memang betul-betul mengkambuskan kebenaran tu. Mereka tak nak tengok kebenaran. Kan? Mereka betul-betul berpaling daripada kebenaran sebab dia dah nampak dah. Kan? Orang-orang awam dalam kalangan musyrikin Mekah ni kebanyakan tak pernah dengar Quran pun. Lepas tu kita dengar cerita-cerita orang yang first time dengar Quran terus saja nak faham. Dan dia jadi macam terpinga-pinga apa yang mereka dengar. So mereka tak pernah dengar Quran pun. Ada banyak bukti dalam sirah menunjukkan mereka ni tak pernah tahu pun Islam tu apa. Yang mereka dapat sebagaimana orang awam lah. Biasanya orang-orang awam ni akan ada fear mongering, ditakut-takutkan, dimomokkan dengan sesuatu yang adalah ketua-ketua mereka tak mau dengar, tak mau bagi mereka dengar kan. So sebab itu orang awam kebanyakannya tak tahu pun kebenaran itu apa. Tapi Abu Jahal ni terang-terang dia tahu Nabi itu benar, Islam itu benar. Dan dalam satu hadis spesifik Abu Jahal cerita apa, dia kata, aku dan keluarga Muhammad ni dah lama bertanding. Dan kami ni bertanding sampai kuda yang kami tunggang ni betul-betul nak sampai garis hujung dah. Tiba-tiba keluarga Banu Hashim ni dia duduk cakap dia ada Nabi. Dan ketika itulah kami dah tak boleh ada pilihan lain melainkan kena menentang. Sebab kami tak boleh nak offer satu Nabi yang lain. Sebab kami tahu Nabi ni payah dicipta. Maka kami akan tentang habis-habisan. Ini satu hadis yang spesifik menunjukkan memang Abu Jahal tolak Nabi terang-terang kerana kabilah Nabi. Itu saja. Memang sebab jahiliah. Dia bukan tak tahu benda itu benar ataupun satu wahyu dan sebagainya. Abu Jahal tahu. Okay? Cuma egoistik dan juga asabiah jahiliah menentang Banu Hashim menyebabkan akhirnya dia pilih untuk menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah daripada Banu Makhzum. Kita fahamlah dia punya pressure yang ada kepada Ummu Salamah sendiri dan bagaimana besarnya hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menikah dengan Ummu Salamah kerana dia daripada Banu Makhzum. Dia bernikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah ni seorang Quraisy berasal daripada Mekah juga, daripada Banu Asad. Dan Abu Salamah dia ada anak lah sebab namanya Abu Salamah, Ummu Salamah. Nama anaknya adalah Salamah yang lahir di Habsyah. Salamah ni lahir di Habsyah kerana Ummu Salamah dan Abu Salamah ni popular sebagai peserta hijratain. Dua hijrah, kedua-duanya mereka sertai. Hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah. Kedua-duanya mereka sertai. Dan Salamah anak sulung mereka lahir
di Habsyah. Dan mereka terkenal dengan kunyah Abu Salamah, Ummu Salamah, atas keberkatan dan barakah anak mereka lahir di tanah hijrah, iaitu di tanah Habsyah. Bukan di tanah Madinah, di tanah Habsyah. Dan mereka patah balik ke Makkah dan menyertai hijrah kedua ke Madinah. Baik. So, itu pengenalan sedikit tentang profil Ummu Salamah. Baik. Cerita yang mungkin besar tentang Ummu Salamah adalah cerita agung bagaimana Ummu Salamah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okay. Menjadi seorang yang berketurunan Banu Makhzum dan suaminya pula daripada kabilah lain. So ini interkabilah punya pernikahan, keluarga lain ni. Dan bila pernikahan tu antara dua kabilah yang berbeza, dua kabilah yang besar, Banu Asad dan juga Banu Makhzum, tapi bila dua kabilah ni berbeza, Banu Asad mungkin ketua-ketua Banu Asad ni tidak popular sebagai penentang utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Banu Makhzum, top 2%, dua orang paling besar Banu Makhzum, kedua-duanya popular sebagai penentang utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Jahal, dan yang kedua adalah Al-Walid ibn Mughirah. Dan kedua-duanya ada cerita spesifik bagaimana mereka menentang, menghina, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya, terutamanya Abu Jahal lah. Fir'aun hadhil ummah kan, Abu Jahal. Dan bila Abu Jahal adalah chief kepada Ummu Salamah, apa yang berlaku? Banu Asad mungkin lepaskan saja Abu Salamah. Abu Salamah, kamu nak hijrah ke Madinah, pergilah. Dia tak halang. Tapi Ummu Salamah ni adalah keluarga kami, Banu Makhzum. Maka kami tahan Ummu Salamah, tak benarkan dia hijrah. Maka berpisah dua pasangan ni. Tak cukup dengan itu, Banu Asad, bila dia tahu yang Ummu Salamah dipisahkan daripada suami dia, dia pun bengang dengan Banu Makhzum. Tengok ni serabut pemikiran jahiliah. Mula-mula dia Banu Asad sendiri pun bukan menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun tak sokong Nabi. Tapi bila Banu Makhzum dia pisahkan antara suami isteri ni, Banu Asad pula tak puas hati. Dia kata, okey, kamu buat macam tu pada Abu Salamah, kamu buat macam tu pada Ummu Salamah, anak tu anak kami tau. Sebab secara teknikalnya, anak kepada mana-mana perempuan adalah milik suami, milik keturunan suami. Maka Banu Asad ambil anak Ummu Salamah. Bayangkan apa yang berlaku. Ummu Salamah dengan keluarga dia, Abu Salamah sudah ada di Madinah, dan dia hijrah awal, 3 bulan awal. Untuk kita faham, sahabat sebenarnya berhijrah jauh lebih awal berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan hijrah tu tak stop sampailah Fathu Mekah, bukan kota Mekah kan. Sampai pembukaan kota Mekah, hijrah tu sentiasa berlangsung. Sebab tu ada hadis la hijrata ba'dal fath. Selepas pembukaan kota Mekah dah tak ada hijrah dah. Maksudnya hijrah tu hanya berlangsung sepanjang tempoh sebelum pembukaan kota Mekah. So, 3 sekeluarga ni terpisah. Dan kalau kita berada pada situasi ini, kita akan faham apakah rasanya menjadi Ummu Salamah. Abu Salamah tentu sekali ada siksaan jiwa yang dialami. Of course, takkan dia tak tersiksa jiwa, tapi tidak terbanding dengan kesakitan yang dialami oleh Ummu Salamah. Sebab Ummu Salamah perempuan, rasa keibuannya tentu sekali akan mengganggu dia bila terpisah dengan anak, kan? Dan bila tak ada suami, siapa nak bela dia? Kita boleh bayang apa nasib Sumayyah binti Khayyat dan keluarganya Ali Yasir itu. Kan mereka itu kan diseksa oleh Banu Makhzum. Kan? Para syuhada yang terawal ni iaitu keluarga Yasir, Sumayyah, Abdul Rahman dan Ammar lah yang terakhir yang akhirnya dia mengaku, dia sebut di hadapan penyeksa dia bahawa aku ni menolak agama Muhammad. Sebab Ammar dah trauma melihat depan mata dia ayah dia kena bunuh, ibu dia kena bunuh, abang dia kena bunuh depan mata dia, kan? Yang seksa dan bunuh mereka siapa? Banu Makhzum lah, keluarga Abu Jahal. Kan? Kita boleh bayangkan Ummu Salamah tentu akan mengalami peristiwa tak sama pun, dia tetap tertekan. Kalau tak sama dengan, of course tak sama dengan keluarga Sumayyah, sebab keluarga Sumayyah ni bukan keluarga Banu Makhzum, tapi dia ada perjanjian dengan Banu Makhzum. Sebab tu dia diseksa teruk. Tapi Ummu Salamah kita boleh bayang, dia pun akan terseksa. Kalau tak terseksa fizikal, terseksa batinnya. Kan? Akan diprovoke, akan diberikan tekanan sebanyak mungkin supaya Ummu Salamah tinggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sampailah salah seorang daripada keluarga Banu Makhzum, bila telah berlalu beberapa hari, bayangkan Ummu Salamah pagi, petang, malam menangis saja. Kerana of course nasibnya malang. Ala tukhrijuna hadhil miskina. Sampai ahli keluarga dia sebut, kalian tak kesian ke?
kalian ni tak sudi ke nak lepaskan saja. Miskinah kat sini bukan maksud orang yang miskin, merujuk kepada orang yang malang. Alangkah malangnya Ummu Salamah sehingga nasibnya begitu rupa dan tidak ada seorang pun hirau tentang apa yang dirayukan. Maka akhirnya Ummu Salamah dilepaskan disebabkan negosiasi inilah ada ahli keluarga yang tetap bersimpati. Sebab tu saya sebut tadi, tak semua penentang yang terang-terang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai simpatisan, cuma tak perlu Islam saja. Farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kalian pisahkan dia dengan suaminya, pisahkan dia dengan anak dia. Ini satu tekanan yang besar, kan? Dan di sinilah kisah masyhur Ummu Salamah apabila dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan anak dia, seorang-seorang dengan anak dia tu. Salamah, ada pandangan mengatakan itu anaknya yang lain, tapi pandangan yang paling tepat itu adalah anaknya Salamah yang telah dilahirkan di Habsyah itu. Dan ketika dia berhijrah, dia dukung Salamah, dia bawa berjalan kaki. Kan? Kita boleh bayang, ada ceritanya macam mana akhirnya dia sampai ke Madinah, kan? Tapi cuba kita bayang, seorang perempuan, seorang ibu dengan anak kecilnya yang didukung itu, berjalan kaki yang kita boleh bayang, perjalanannya adalah sekitar 10-20 hari kalau berjalan kaki. Kan? Sebab hari ni kita naik bas berapa jam? Berapa jam? 3-4 jam. Macam pergi balik ke Maman, kan? Balik Terengganu. 3-4 jam macam tu. Sampai Terengganu. Itu pun dah sakit jiwa dah. Sebab kena duduk je dalam kenderaan, kan? Untuk kita bayang Ummu Salamah, tidakkah dia mengukur dan mengira-ngira bahawa ini perjalanan ni 10 hari. Dan kamu hanya ada anak kamu saja. Kan? Ini tanda apa? Mulianya jiwa Ummu Salamah dan tekadnya dia. Kan? Sebab tu kita sebut tadi, at-tayyibatu lit-tayyibin. Sebab tu yang Nabi bernikah dengan Ummu Salamah, sebab tu cerita ni ada. Kerana ini adalah perempuan yang paling berkualiti sekali. Yang kita boleh bayangkan wujud pada zaman tu. Dan zaman sekarang pun, saya tak naklah menyebut tentang perempuan, baik lelaki ataupun perempuan, payah sebenarnya untuk kita pilih satu pilihan yang menyeksa jiwa kita. Walaupun itu kebenaran. Kan? Menyebutnya senang lah, kan? Telanlah, apa nama ni? Apa ayat dia? Pilihlah kebenaran walaupun dipahit, kan? Pilihlah kebenaran walaupun dipahit. Walau kana murran, kalau dia pahit pun pilihlah kebenaran itu. Kita senang menyebut. Tapi untuk melaluinya, dia bukan pengalaman yang senang. Kan? Bukan senang untuk kita pilih satu pilihan yang sebenarnya lebih dekat dengan kebenaran. Okay? Kalau depan mata kita tu kita dah boleh agak, ini menyeksakan. Bukan senang. Dan itu telah dipilih oleh Ummu Salamah. Dan dalam hari ini terlalu banyak dilema yang sebenarnya mudah je. Kan? Dilema yang ada pada hari ini depan mata kita sama ada kebenaran dan kebatilan, itu tak susah pun. Kan? Apa kalau kita boleh sebut? Di antara apa? Kan? Di antara nak berfoya-foya dan memilih untuk membuat benda yang bermanfaat. Tak susah pun pilihan tu. Tapi tetap dia dilema untuk kita. Kan? Di antara zaman sekarang banyak sibuk tentang media sosial. Di antara kita bergaduh di media sosial dengan kita menghidupkan suasana yang aman damai, tak mengganggu ketenteraman bermasyarakat secara digital ataupun secara secara fizikal ni. Tapi tetap kita tiba-tiba dilema. Alamak, tak best lah. Tak best lah kalau tak join sekali. Duk mengutuk orang, mengecam orang, kan. Dan saya rasa itu satu realiti yang menakutkan pada zaman sekarang. Kerana kita akhirnya media sosial tu menjauhkan kita. Sedangkan media sosial tu datang dengan satu agenda nak dekatkan orang jauh. Tapi rupanya dia semakin menjauhkan orang yang dekat. Orang yang asalnya berjiran, tapi kerana media sosial, kerana grup WhatsApp, benda tu telah menyakitkan jiwa. Terutamanya yang berlaku bulan lepas. Dan akhirnya orang pun bergaduh, orang pun jadi berpecah belah. Sedangkan itu tak perlu menjadi dilema pun. Sama ada nak buat ataupun tak buat. Kan? Sama ada nak jaga mulut ataupun tak jaga mulut. Itu bukan dilema. Kan? Terang-terang jaga mulut tu lebih utama, lebih mulia. Dan tak susah pun pilih pilihan untuk menjaga mulut. Tapi dilema yang kita alami sekarang ni, kita gagal untuk menyelesaikan. Sedangkan Ummu Salamah di hadapan dia pilihan yang sangat susah. Kamu nak dapat kebenaran, kamu nak jumpa dengan Nabi SAW, kamu terpaksa hijrah jalan kaki. Dan kamu kena kendong anak kamu tadi. Tapi kalau kamu nak kekal bersama dengan keluarga kamu yang hina itu, iaitu Banu Makhzum, yang menentang Nabi SAW, kamu boleh kekal, tapi kamu bersama dengan mereka. Ini dilema yang sangat besar. Dan Ummu Salamah telah memilih pilihan yang paling berat itu, iaitu kena hijrah. Okay? So ini
inspirasi yang besar lah untuk kita. Bukan inspirasi kot, teguran lah. Ya. Untuk saya tu utamanya, saya rasa terlalu banyak dilema mencari kebenaran pada zaman kita ni. Tak susah pun. Tapi kerana kita ni sudah ada privilege kan, kita dah rasa kita ni senang sangat nak peluk agama Islam, senang sangat nak pergi masjid, senang sangat nak akses kepada ilmu pada zaman sekarang, menyebabkan dilema-dilema kecil pun jadi susah nak tentukan. Puan faham ke apa yang saya maksud pasal dilema ni? Nak memilih kebenaran dan kebatilan tu. Kan? Zaman sekarang senang ni sebenarnya. Nak pilih. Terang-terang kebenaran itu adalah kebenaran dan tak susah untuk pilih kebenaran. Tapi dia jadi susah kepada kita. Kan? Dan ini menakutkan jugalah bagaimana agaknya Allah akan menegur kita dengan kesilapan-kesilapan kita yang sebenarnya sangat besarlah nak dibanding dengan apa yang telah dilakukan oleh generasi tersebut. Baik. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju ke Madinah dan Allah anugerahkan seorang lelaki namanya siapa? Uthman ibn Talha. Lupa saya. Uthman ibn Talha, seorang musyrik. Masya-Allah. Allah datangkan seorang musyrik yang bertemu dengan Ummu Salamah di pertengahan jalan. Dan dia hanya tanya satu soalan saja. Bila dia tahu bahawa Ummu Salamah nak menuju ke Madinah mencari suaminya, Uthman ibn Talha ini seorang musyrik, dan ketika dia menjalankan apa yang dia buat ini, dia seorang musyrik, dia telah menemani Ummu Salamah dengan menuntun unta dia jalan kaki. Ummu Salamah dengan anaknya naik unta tunggangannya tadi, dia bawa Ummu Salamah sampailah ke pinggir Madinah. Dia berjalan kaki. Kita boleh bayang 10-20 hari perjalanan kan. Dan dia patah balik. Apa kepentingan dia? Tak ada. Apa kepentingan Uthman ibn Talha? Adakah dia akan dapat apa? Dapat jawatan, dapat datukship? Tak ada. Ya. Saya ingat ada banyak sebab untuk kita buat baik pada hari ini, sebab-sebab. Maksudnya sebab-sebab yang menguntungkan. Hari ini tak ada benda yang buat baik tak menguntungkan. Kan? Kita harapkan apa? Aku harap ada orang viralkan ni video buat baik, contohnya kan. Maksudnya zaman sekarang ni, di zaman yang buat baik tu dia adalah kelebihan kenikmatan-kenikmatan yang kenikmatan-kenikmatan yang kita boleh dapat tu. Kalau pilihan Uthman ibn Talha tadi, pilihan dia untuk membela Ummu Salamah, hanya satu saja kelebihan dia dapat, iaitu redha Allah Ta'ala. Itu saja. Tak ada siapa tahu dia buat benda tu. Dan dia juga membantu sebagai seorang musyrik. Apa kelebihannya? Tak ada pahala pun di sisi orang musyrik kan. Tapi dia telah memilih untuk melakukan itu, dan lebih menakjubkan bila kita bayang seorang perempuan bersendirian dengan seorang lelaki. Dan Uthman bin Talha dalam cerita ni dia belum menikah lagi. Untuk kita faham. Dia belum menikah. Berdua-duaan, perempuan dan lelaki. Sepanjang perjalanan 10 hari. Dan kita boleh bayangkan, musafir ni macam-macam keperluan kan. Nak pergi buang hajatnya, nak berehatnya, nak makannya. Boleh bayangkan tak apa dilema yang akan dilalui oleh Uthman bin Talha. Tapi tak ada satu cerita terburuk pun kita tahu berlaku sepanjang perjalanan. Masya-Allah, ni seorang musyrik yang jiwanya sangat suci. Masya-Allah. Dan alhamdulillah Allah telah anugerahkan Uthman ibn Talha dengan hidayah. Bila? Dia peluk Islam sangat lewat selepas perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijrah barulah dia peluk Islam. Bayangkan betapa lamanya. 7 tahun lepas tu. 7 tahun lepas dia bantu Ummu Salamah, baru dia dapat hidayah. Apa poinnya kat sini? Ada banyak kebaikan dalam cerita ni. Antara yang saya paling suka adalah bagaimana salah tanggap kita, ataupun bagaimana kadang-kadang sikap kita perlu malu bila kita saya tak naklah benda ni jadi macam, sebab ni musim-musim tengah panas ni, tengah panas politik semua kan, tapi saya nak sebut benda ni baik-baik, iaitu kita ada masyarakat bukan Islam yang sangat ramai dekat Malaysia kan. Dari segi negara Islamnya, kita ni kira negara yang paling ramai yang bukan Islam lah kan. Dari segi negara Islamnya, kita Malaysia ni kira negara yang paling ramai sekali yang bukan Islam dalam sebuah negara Islam. Dan mustahil kita tidak bertemu, tidak berkawan, tidak bergaul dengan orang bukan Islam kan? Tapi kadang-kadang dia ada satu perasaan, ada persepsi bahawa oleh kerana dia kafir, kita terus menganggap yang kekafirannya itu menyebabkan dia akan jadi jahat, mulutnya jahat, sikapnya jahat, cara berfikirnya jahat, semuanya jahat. Dan saya yakin saya pun buat benda tu. Maksudnya, saya sebut benda ni sebab saya rasa benda ni real berlaku kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita dah ada satu expectation kan? Bila nampak orang yang kafir, kita telah terus menghukum seluruh kehidupannya sebagai kehidupan yang jahat.
betul akidah tu adalah pusat ataupun inti kita. Kalau apa, itu adalah atom lah, akidah ni. Dia akan meletuskan macam-macam benda. Tapi untuk terus menghukum seluruh kehidupan seorang kafir itu jahat, itu satu benda yang membuatkan kita malu bila kita tahu cerita macam ni. Bila kita tahu kisah Uthman ibn Talhah ini, saya rasa tidak ada seorang Muslim pun yang boleh menandingi sikap Uthman ibn Talhah dalam cerita ni. Muslim zaman sekarang lah kan. Sebab ini zaman yang orang banyak culas kepada tanggungjawab kan. Ini zaman yang orang bila bersendirian, itu waktu yang paling enak sekali untuk melakukan maksiat. Kan? Itu waktu yang paling berpotensi sekali untuk kita buat jahat. Bila tak ada orang tahu. Kan? Siapa yang akan tahu? Sebab Ummu Salamah terdesak kan. Ummu Salamah terdesak untuk pergi. Kan? Ini adalah peluang yang paling sesuai sekali untuk buat jahat. Tapi Uthman ibn Talhah 20 hari menjaga kemuliaan Ummu Salamah dan menjaga kemuliaan dan maruah diri. Dan dia tak menjual pun cerita ni. Tak adanya dia nak menjual cerita ni. Ummu Salamah yang cerita pada kita cerita ni, bukan dia. Ummu Salamah yang cerita pada kita, aku berhijrah kerana Uthman bin Talhah. InsyaAllah. Dan akhirnya tengok apa yang berlaku, Allah anugerahkan hidayah. Sebab tu kita kena tahu mana-mana kafir yang kita hukum hidupnya itu jahat. Kalau Allah anugerahkan hidayah untuk dia, automatik dia jauh lebih baik daripada kita terus. In a split second, dia ucap saja syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia adalah 100% lebih baik daripada mana-mana Muslim yang daripada awal daripada Islam. Sebab dia jadi kain putih kan. Dan ini benda-benda macam inilah yang mungkin kita perlu banyak belajar daripada sirah. Takut kita ingat sirah ni tak ada cerita pasal masyarakat majmuk. Ada banyak cerita tentang masyarakat majmuk dalam sirah. Dan sirah memang cerita tentang masyarakat majmuk. Kan? Hanya selepas tamat sirah tu barulah majoriti peluk Islam. Tapi sepanjang perjalanan sirah, semuanya majoriti kafir. Bukan Islam. So mereka hidup di tengah masyarakat yang majoriti kafir, kufar, yang tak perlu Islam. Baik, dan lain-lain pelajaran lah yang boleh puan petik sendiri daripada kisah hijrahnya Ummu Salamah ini. Bagaimana nekatnya dia untuk terus berhijrah. Ini perkara yang kita akan terus belajar lah daripada mereka. Baik. Ummu Salamah juga popular dengan doa ni. Biasa perempuan pun tahu ke ni doa ni kan. Sebab ni popular tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah dia ada suaminya tadi, Abu Salamah, yang merupakan syuhada. Syuhada apa ya? Lupa dah saya. Suami Ummu Salamah, syuhada. Syuhada apa ya? Badar ya? Badar betul. Syuhada Badar. Abu Salamah syahid dalam perang Badar. Okay. Abu Salamah syahid dalam perang Badar. Saya tak tengok komen ni. Takut ada orang komen. Okay. Tidak apa. Abu Salamah adalah seorang syuhada Badar. Salah seorang daripada yang mendapat kemuliaan untuk syahid di medan Badar. Dan bayangkan orang yang sertai medan Badar pun dosanya terhapus sebelum dan selepas. Apatah lagi yang syahid dalam perang Badar. Sangat mulia. Okay. Dan Ummu Salamah, selepas kematian suaminya, ada satu cerita yang diceritakan kepada kita. Suaminya iaitu Abu Salamah, satu hari Nabi ajar pada Abu Salamah satu doa. Doa ni lah. Allahumma ajurna fi musibatina wa khlif lana khairan minha. Ya Allah, ganjari kami atas musibah yang menimpa kami ini dan gantikan kami dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah. Maksud lebih baik itu bukan musibah lebih teruk kan. Tapi bila hilang sesuatu, kita harap Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang. Dan ini doa yang Nabi ajar kepada Abu Salamah. Abu Salamah pulang ke rumah. Dia cerita pada isterinya iaitu Ummu Salamah ni. Cerita ini doa Nabi ajar pada aku. Dan dia cakap pada Ummu Salamah, insyaAllah sahabat ni, dia tak memerlukan doa yang banyak. Ini pun satu benda yang mungkin kita boleh belajar daripada para sahabat kan. Mereka ni sangat committed dengan satu-satu benda yang mereka tahu. Tahu satu benda, fokus. Buat. Maximize. Bila tahu doa ni, dan inilah yang paling popular tentang kehidupan Abu Salamah dengan Ummu Salamah, doa ni. Ya? Kita kadang-kadang terkejar-kejar untuk mencari doa yang banyak. Ataupun mencari banyak ayat Quran. Sedangkan akhirnya kita cair penghayatan kepada semua benda tu. Lebih baik kita fokus pada satu doa dan kita kuasainya, kita fahaminya, kita dalaminya. Dan bila kita tadah tangan pada Allah Ta'ala, kita sangat menghayati doa tersebut. Sebab ada kisah sahabat yang sahabat pun komplain, dia ni duk baca surah Ikhlas je. Kan? Ada seorang sahabat tu, dia ni duk baca surah Ikhlas je. Kan? Sampai Nabi sebut, surah itu akan menyelamatkan diri dia. Dia akan masuk syurga kerana surah Al-Ikhlas. Sampai Nabi sebut macam tu. Sebab sahabat tanya pada Nabi, boleh ke macam tu?
okey ke nak baca satu surah aja? Ini menandakan committed sahabat tu kepada satu benda yang dia dah jatuh cinta. Dia fokus kan. So ni doa yang Ummu Salamah fokus. Dan satu hari bila Abu Salamah syahid dalam perang Badar, Ummu Salamah membaca doa ni. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi sebut dalam situasi itu, Nabi sebut kepada keluarga Ummu Salamah baca doa ni. Baca doa ni, mudah-mudahan Allah ganti Abu Salamah dengan lebih baik. Dan of course dalam kepala Ummu Salamah apa? Sekarang ni suami aku pergi. So bila kita kata Allah gantikan yang lebih baik, siapa yang akan ganti suami aku? Itulah soalan yang terfikir di kepala Ummu Salamah. Kan? Dan macam biasa kita sebut tadi, bila Nabi dah tunjukkan satu sunnah, ada orang syahid je, kahwin isteri dia. Kahwin balu yang tinggalkan selepas tamat iddah. Dan Abu Bakar, Umar Al-Khattab terus propose kepada Ummu Salamah. Dan ini adalah top sahabat lah. Top sahabat. Sebab apa? Sahabat ni pun sedar diri juga kan. Maksudnya, bila itu adalah Abu Salamah, ini orang yang sangat mulia. Maka orang yang akan propose menggantikan Abu Salamah kena orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka Abu Bakar dan Umar Al-Khattab propose kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, dia terlalu terkesan dengan suami dia. Sampai dia terus cakap yang Abu Bakar dan Umar bukan lebih baik daripada suami aku. Kalau ikut doa ni, suami aku mesti lebih baik daripada Abu Bakar, orang yang menggantikan suami aku, kena lebih baik daripada suami aku. Tapi Abu Bakar dan Umar, dia tidak lebih baik daripada suami aku. Maka Ummu Salamah masih menunggu, dia refuse, dia tolak tawaran tadi. Dan insya-Allah Allah telah gantikan dengan siapa? Kalau bukan Nabi SAW sendiri. Dan Nabi of course lah jauh lebih mulia daripada mana-mana orang yang wujud atas muka bumi ini. Akhirnya Ummu Salamah menerima lamaran daripada Nabi SAW. Satu barakah daripada doa ini sendiri. Okay? Dan kita lihat doa ni doa yang sangat mulia. Dia ada dua bahagian. Allahumma ajurna fi musibatina, ya Allah ganjari kami atas musibah yang ditimpakan ini. Ini kadang-kadang benda yang kita lupa untuk minta. Bila Allah beri musibah, termasuk saya sendiri, saya rasa ini nasihat banyak untuk saya dalam sesi kita. Bila ditimpa musibah, selalunya kita tak tahulah sama ada terlepas pandang atau mungkin kita terlalu sibuk memikirkan musibah tu sampai kita terlupa bahawa sebenarnya Allah menganugerahkan pahala kepada orang yang ditimpa musibah. Dan dalam doa ni Nabi minta pada kita untuk baca doa ni, iaitu minta pada Allah pahala tu. Jangan sampai benda tu sia-sia saja berlalu. Kan? Musibah tidak pernah sia-sia bila dia datang kepada mana-mana orang. Allah datangkan juga dengan pakej pahalanya. Sudahlah sebenarnya Allah Ta'ala yang akan disiap segala-galanya. Kan Allah yang tentukan. Allah yang berhak tentukan apa saja. Dan bila Allah berikan musibah, Allah datangkan juga dengan pahalanya. Kan? Supaya orang-orang yang ditimpa musibah ni, dia rugi dari segi nasib hidupnya, tapi dia tidak pernah rugi daripada nasib akhirat. Kan? Nasib dunianya, kita rugilah. Kehilangan pasangan, kehilangan ibu dan ayah, kehilangan teman-teman, kan? Kehilangan jiran, kehilangan wang ke, kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, semuanya musibah dan menyakitkan. Memang dari segi dunianya kita telah rugi. Okay? Jangan cakap kita untung dunia, jangan risau. Itu bukan. Dunia tetap rugi. Tapi yang Allah pastikan dalam riwayat hadis ini adalah Allah akan memberikan kemuliaan dan kelebihan dari segi ganjaran. Itu tetap kita ada surplus, ada keuntungan. Okay? Dan bahagian kedua ni yang penting juga untuk kita perhatikan, bila doa ni bersambung dengan wakhlif lana khairan minha, dan gantikan kami dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang bila kita ada musibah, kita malu nak meminta. Malu apa Bukanlah malu kerana malu. Kadang-kadang kita rasa macam biarlah berlalu, move on saja. Ya. Itu benda yang baguslah, kena move on daripada musibah, kesedihan dan sebagainya. Tapi move on saja bukan sikap seorang yang beriman. Orang yang beriman, dia nak kena minta sesuatu yang lebih daripada Allah Ta'ala. Bukan minta tu dengan maksud kita nak menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala, tapi minta sesuatu yang boleh mendatangkan keakraban dengan Allah Ta'ala. Dan itu maksud minta dekat sini. Dan orang yang beriman, bila berlaku musibah, diharap dengan musibah ni boleh mengampikan diri lagi dengan Allah Ta'ala. So, dalam doa ni, minta sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang berlaku. Kalau kita ambil matematik sikit, hilang RM2, kita harap Allah gantilah esok RM3, contohnya. Itu memang duniawi sikit ni contohlah. Tapi benda yang berlaku kepada Ummu Salamah ini
adalah contoh real dan tak perlu contoh lain dah. Suami terbaik yang saleh, yang syahid di medan badar. Yang tentu kita faham apa kesannya kepada Ummu Salamah dapat suami macam tu. Tentu sekali dia melegakan jiwa dia. Tentu sekali dia memberikan keamanan. Dan dia mentarbiah anak-anak dia mengikut apa yang Allah kehendaki. Dan siapa lagi yang boleh ganti Abu Salamah untuk mencapai kebahagiaan sebelum tu? Dan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjamin, maksudnya bukan menjamin baca doa ni confirm dapat, tapi dia menjelaskan kepada kita bahawa seorang mukmin dia kena ada high standard bila minta pada Allah Taala. Jangan malu untuk meminta. Jangan sekadar move on saja daripada kesedihan. Minta juga Allah ganti dengan lebih baik. Kalau bukan di dunia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah akan ganti di akhirat nanti. Okay. So itu doa Ummu Salamah. Next. Apa lagi? Yuk. Banyak lagi ke ni? Oh, ada 3 lagi. Okey. Dan yang menariknya, Ummu Salamah bila Nabi propose, apa jawapan dia? Ni akan diterima. Tadi jawapan Ummu Salamah adalah dia menjelaskan. Ini menandakan apa? Standard. Kita tengok para perempuan, saya tak nak sebut perempuan murahan tapi kalau ada word lain yang lebih sedap daripada perempuan murahan, saya akan guna. Perempuan murahan dengan maksud apa? Perempuan yang terkejar-kejar sangat dengan mana-mana lelaki yang dia suka. Cuba bayangkan, bukan perempuan akan, of course bukan perempuan. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang tergila-gilakan lelaki tertentu. Kerana handsome-nya dia, kerana hebatnya dia, kerana popular, kerana darjat dan sebagainya. Dan benda tu benda yang boleh je, tak ada masalah pun. Bukan cakap tak boleh, boleh. Tapi, bila lelaki tu tiba-tiba datang pada dia, aku jatuh cinta pada kau, jom kita kahwin jom. Perempuan yang, bukan murahan tu maksud perempuan yang berzina semua tu. Murahan kat sini dengan maksud, perempuan yang bila dapat saja tawaran tu, dia tak kisah orang. Yang penting kahwin dengan dia. Yang penting kahwin dengan dia, yang penting aku dapat dia. Kan? Tapi Ummu Salamah, dia perempuan yang mahal. Maksudnya apa? Ya, of course dia nak menikah dengan Nabi SAW. Tentu sekali, siapa yang tak nak menikah dengan Nabi? Tapi kerana Ummu Salamah ni standard dia tinggi. Dia bukan murah-murah je terus nak nikah dengan Nabi. Tak kisah apa saja pun, yang penting nikah dengan Nabi. Tapi dia bagi tahu pada Nabi SAW. Bila bernikah dengan aku, ada cabarannya. Maksudnya apa? Kalau kamu sedia menerima cabaran ni, maka aku akan menikah dengan kamu. Kan? Kalau tidak, aku tak dapat nak terima. Itulah yang kita fahamkan daripada apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Walakinni imra'atun fi ghiratin syadidatin. Aku ni seorang perempuan yang kuat cemburu. Maksudnya apa? Bila jadi isteri Nabi, dia akan berpoligami dengan perempuan lain. Dan secara automatik akan datang cemburu. Dan dia terus beritahu kepada Nabi SAW, aku ni kuat cemburu. Ada satu riwayat beritahu apa tahu? Ummu Salamah. Ini riwayat ni bukan riwayat hadis tapi ini cerita yang diriwayat dalam kitab sirah. Mengatakan yang Ummu Salamah berpakat dengan suami dia, jangan nikah dengan perempuan lain. Jangan bernikah dengan perempuan lain kerana Ummu Salamah adalah seghirah tu. Dia takut cemburu dia akan menyebabkan dia tak taat pada suami dia. Ini perempuan yang high standard. Maksudnya apa? Bukan kerana dia cemburu tu, dia takut kasih sayang tu tak dapat. Tapi dia takut ketaatan tu akan terganggu bila kecemburuan kepada pasangan yang lain tu. Ini Ummu Salamah punya jawapan kepada Nabi SAW. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibunillah, yu'adzabanillah. Aku takut ada sesuatu yang Allah akan azab aku, Allah akan siksa aku disebabkan kecemburuan aku yang berlebihan tu. Wa ana imra'atun qad dakhalat fi sin. Aku ni perempuan tua. Ini benda kedua begitu kan Nabi. Dan umur dengan Nabi tak jauh. Ada yang sebut Nabi ketika ni umur dah 54 55. Umur Ummu Salamah lebih kurang 40 lebih, lewat 40-an ataupun pertengahan 40-an umur Ummu Salamah. Jadi dia dah tua. Tua maksudnya apa? Adalah hadnya. Adalah had yang tak boleh nak dia beri lebih lagi kepada Nabi SAW. Baik dari segi khidmatnya, apa sajalah yang kita boleh faham tentang tua kan. Wa ana dhatu 'iyalin. Dan aku ni ramai anak. Anak Ummu Salamah ada 5 orang. Aku ni ada ramai anak. Dan ini jawapan daripada Nabi SAW. Nabi jawab apa? Jawapan Nabi pun Masya Allah, very gentleman. Ini pun para lelaki kena belajar. Tapi lelaki tak ada kat sini. Saya laku belajar daripada apa yang Nabi jawab. Very gentleman. Nabi jawab, amma ma dzukirti minal ghirati fasawfa yadhhabuha Allah. Dari segi ghirah tu, cemburu kamu,
Apa maksud ni? Ini pun kena faham betul-betul. Sebab Nabi cakap Allah akan menghilangkan rasa cemburu tu. Tapi maksud ayat ni apa? Aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala saja yang boleh hilangkan benda tu. Maksudnya apa? Aku tadi buat apa? Cemburu ni perasaan. Ya. Cemburu ni perasaan. Perasaan hanya Allah Ta'ala sajalah yang kuasa mutlaknya. Manusia tak boleh nak kawal perasaan orang lain. Itu maksudnya. Bukan dengan maksud nanti jangan risau, nanti Allah hilangkan benda tu. Dia bukan poinnya tu. Poinnya adalah kita akan sama-sama berusaha untuk Allah bantu kita. Berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah bantu kita untuk hilangkan rasa cemburu tu. Okay? Dan Nabi sebut apa? Kalau kau cakap kau tua, aku pun tua juga. Maksudnya aku pun dia menghadapi masalah yang sama. Kalau kau tak larat, kalau kau letih, kalau kau tak mampu, aku pun ada hak juga kerana aku pun telah tua. Dan di ujungnya, anak kamu, wa amma ma dzukirti minal ayali fa inna ma ayalika ayali. Iyaliki iyali. Dan Nabi sebut, engkau sebut tentang anak kamu tadi, sesungguhnya kau kena tahu bahawa anak kau adalah anakku juga. Clear. Very gentleman. Maksudnya, tidak ada satu benda pun yang Nabi sembunyikan apa yang Nabi faham, apa yang Nabi rasa. Dan Nabi juga memberikan ketenangan kepada apa yang Ummu Salamah sebut tadi. Nabi sama saja dengan Ummu Salamah. Tua pun tua juga. Anak Ummu Salamah adalah anak aku. Itu dah aku faham bila aku nak menikah dengan kamu. Kerana aku pun dah niat untuk anak kamu jadi anak aku juga. Anak aku kan tangguh anak kamu. So ini antara cerita popular pernikahan Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini cerita, kita pernah cerita dalam kita punya grup ni. Ketika dia di Hudaibiyah. Bila para sahabat tak nak dengar cakap Nabi. Dan Hudaibiyah ni kita kena faham satu perjanjian yang berlaku ketika para sahabat plan untuk masuk ke Mekah tunaikan umrah. Tiba-tiba tak jadi, terhalang dan terpaksalah mereka itu kafarah, bayar denda lah. Maksudnya bila tak berjaya untuk kena umrah, kena batalkanlah umrah tu. Sebab terhalang. Dan akhirnya Nabi minta mereka untuk bercukur dan lakukan sembelihan. Okay? Dan bila Nabi suruh mereka pun, iaitu sahabat, tak senang hatilah. Bahkan dalam cerita Hudaibiyah, kalau baca penuh cerita tu, banyak sahabat sebenarnya, ramai sahabat yang tak puas hati kerana dia rasa keputusan Hudaibiyah tu macam berat sebelah. Mereka naklah tahun ni juga tunai umrah. Untuk kita faham kenapa sahabat boleh rasa macam tu dan kenapa Nabi macam tak adalah macam memperkecil ataupun menganggap sahabat ni ngada-ngada. Kan? Dia dua-dua sudut. Sahabat agak tension dan Nabi sendiri pun tidaklah menghalang sahabat untuk merasai itu. Sebab tu kita faham, berapa tahun? 7 tahun tinggalkan tanah air. 7 tahun tinggalkan tanah air. Sekarang ni tanah air itu depan mata je. Dan di sisi pihak muslimin, mereka sudah lebih kuat berbanding musyrikin Mekah. Kalau nak berlaku perang masa tu, boleh je. Tapi sahabat dihalang oleh Nabi SAW kerana Nabi berjanji tahun depan baru tunai umrah dalam perjanjian Hudaibiyah. Sahabat pun down, pressure dan sebagainya, tertekan. Dan bila sahabat tak nak dengar cakap Nabi, Nabi mengadu kepada Ummu Salamah. InsyaAllah. Saya tak tahulah berapa ramai suami yang mengadu pada isterinya. Isteri saya dengar, saya tak dengar kan. Tapi itulah yang berlaku zaman sekarang, agak sangat kadang-kadang jadi macam tak maskulin kalau suami nak mengadu kepada pasangan kan. Sangat tidak maskulin untuk suami cerita masalah kepada isteri. Dan Nabi beritahukan masalah ini kepada Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ma sya'nan nas? Masalah mereka ni. Mengadu kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah terus memberikan panduan kepada Nabi SAW. Kau keluar saja. Jangan cakap kepada mereka walau sepatah. Dan kau ambil haiwan sembelihan kamu, sembelih dia. Dan kau bercukur. Nanti orang ikut. Dia Ummu Salamah punya jawapan. InsyaAllah. Dan bayangkan Nabi SAW terus buat. Saya rasa ini pun satu sudut yang menarik untuk Ummu Salamah. Ummu Salamah ni senior sedikit berbanding isteri. Sebab dia ada 2 blok kan isteri Nabi kan. Ada blok Aisyah dengan Hafsah. Ada blok Ummu Salamah dengan Zainab binti Jahash. Blok yang lebih senior adalah blok Ummu Salamah. Dan dia popular sebagai orang yang berhikmah. Dan kita pun boleh faham. Bila datang pada kes Ummu Salamah ni, Nabi SAW terus buat. Kerana Nabi nampak hikmah Ummu Salamah. Dan bayangkan dalam ramai-ramai isteri, Nabi bawa Ummu Salamah. Dalam peristiwa ni, Nabi bawa Ummu Salamah. Setiap kali Nabi keluar, Nabi akan bawa seorang. Nabi bukan bawa semua. Okay? Kenapa dalam cerita ni Nabi bawa Ummu Salamah? Antara hikmahnya, sebab penghujung peristiwa nak tunai umrah ni,
Akhirnya berlaku perjanjian ni, dan dia memerlukan orang berhikmah untuk ada dekat dalam bilik Nabi itu. Kalau dalam bilik itu ada orang lain, maksudnya isteri yang lebih muda, yang mungkin lebih emosional, yang mungkin lebih kurang hikmahnya, tapi Ummu Salamah ada dekat situ. Kerana hikmahnya paling tinggi, maka sebab itu Nabi dapat menyelesaikan masalah ni lah bila di Hudaibiyah. Kerana Ummu Salamah, sekali lagi, nama yang besar terlibat dalam perjanjian besar ni. Dan akhir sekali, 10-12 ni sorry lebih masa. Ummu Salamah ni pun satu nama. Saya dah sebut 2 blok tadi kan. Aisyah blok pertama, Aisyah dengan Hafsah. Blok kedua, bukan blok tu nak cerita berkelompok-kelompok tu, tapi isteri Nabi SAW ni, kita biasa sebut ghirah antara mereka, kecemburuan dan juga konflik tu berlaku antara 2 blok ni lah biasanya. Kalau di sebelah Aisyah, Aisyah tu kita kenal seorang yang sangat ilmuwan, ulama dalam kalangan isteri Nabi SAW. Jangan lupa bahawa Ummu Salamah pun ulama juga. Dia pun periwayat hadis yang sangat banyak. 400-500 hadis dia riwayat. Ummu Salamah ni antara perawi hadis yang paling ramai juga dalam generasi sahabat dan sahabiat. Supaya kita faham dan jangan sampai kita terlupa ketokohan Ummu Salamah dari segi keilmuan, bukan Aisyah saja. Dan dia senior, Ummu Salamah ni senior, jauh umurnya dengan Aisyah, dan dia juga popular. Saya letak dalam kurungan tu supaya tak disalahfahami perkataan feminis tu, sebab Ummu Salamah ni popular dengan banyak pertanyaannya kepada Nabi SAW tentang hak wanita, tentang kedudukan wanita. Dan kita dah cerita dalam sesi kita lama dulu tentang sirah perempuan tu kan. Banyak kita cerita tentang pertanyaan Ummu Salamah. Okay. Dan ini antara yang ayat Quran. Ada 3 ayat Quran sebenarnya. Saya cuba buat rujukan. Ada 3 ayat Quran paling kurang turun sebagai jawapan kepada soalan Ummu Salamah bila ditanya tentang hak wanita. Dan ini antara ayatnya, surah Ali Imran 195. Terus kita baca. Annila, kita terus kepada An, terjemahan saya bagi setuju. Fastajaba lahum rabbuhum. Allah telah menerima segala amalan mereka. Anni la uti'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Sebab Ummu Salamah bertanyakan soalan. Adakah, bukan saya nak mudahkan perkataannya, adakah Allah itu bias kepada lelaki? Adakah agama ini bias kepada lelaki? Bila cerita pasal lelaki itu banyak. Dalam soalan, dalam peristiwa lain, Ummu Salamah tanya, lelaki boleh berjihad, perempuan tak boleh. Macam mana dengan perempuan? Ada banyak lagi soalan-soalan yang Ummu Salamah tanya. Kenapa dalam Quran menggunakan ya ayuhan nas? Kenapa tunjuk pada lelaki saja? Macam mana dengan nisa? So ini antara ayat yang turun. Dan Allah menjawab, Allah terima segala amalan, baik lelaki ataupun perempuan. Maksudnya apa? Ia memang ada technicality yang akan kita berbeza. Tapi yang penting, min zakarin aw untha, dari segi amalannya sama je. Allah tidak akan membezakan 2 jantina. Di sisi Allah Ta'ala, Allah akan adili dengan seadilnya. Itu iman kita. Ba'dukum min ba'din, dan ini yang best ni. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. Kenapa saya kata best? Cuba kita tengok dia punya urutannya. Dan mereka yang berhijrah dan dihalau daripada tanah air mereka dan diseksa di jalan Allah Ta'ala, mereka juga berjuang dan terbunuh. Mereka ini akan diampunkan segala keburukan mereka dan dimasukkan ke neraka. Cuba yang perasaan Ummu Salamah bila baca. Cuba kita relate cerita Ummu Salamah. Itulah cerita Ummu Salamah. Ya. Cerita Ummu Salamah adalah dia berhijrah daripada rumah dia. Dia dihalau daripada tanah air dia. Dan dia tersiksa. Kan ini kisah Ummu Salamah. Ya. Tersiksa di jalan Allah Ta'ala. Suaminya telah berjihad dan suaminya terbunuh. Kalau kita tengok ayat ni, Masya Allah, dia sangat fit dengan cerita Ummu Salamah. Masya Allah. Menunjukkan Allah Ta'ala bila menjawab soalan ni, of course Allah tahu siapa yang bertanya, dan Allah telah atur pun segala benda, dan Ummu Salamah terus dapat relate dengan cerita ni. Maka cerita dia yang melalui segala kesusahan selama ni, semuanya Allah hitung sebagai amalan. Allah tidak bias kepada lelaki. Kamu pun berjuang, kamu pun memberikan khidmat kepada agama ni, dan Allah akan masukkan kamu ke syurga ni. Ini ayat untuk Ummu Salamah. Dan last sebelum dah habis betul ni. Dan Ummu Salamah ni kita kena tahu sampai dia umurnya panjang. Dia meninggal dunia, wafat pada zaman Yazid ibn Muawiyah. Bahkan dia sempat hidup pada zaman kepala Husain dipenggal di Karbala. Husain ibn Ali ibn Abi Talib tu
kan melalui satu zaman fitnah yang sangat dahsyat, bila ada seorang utusan daripada khalifah, iaitu Yazid bin Muawiyah. Ketika itu diutus, siapa nama dia, ya Allah lupa dah. Ada seorang general ni diutus, dan dialah yang bertanggungjawab untuk memenggal kepala Husain di Karbala. Dan sebab tu kalau tuan-tuan biasa tengok Syiah punya kerayaan tu kan, yang diseksa diri dia tu, itu hari Karbala tu. Hari Karbala. Hari Karbala tu hari apa? Hari yang mereka menangisi kesedihan kerana Husain dipenggal kepala. Maka kami akan seksa diri kami sebab kami rasa bersalah kerana Husain telah diseksa oleh Yazid ibn Muawiyah. Itu Syiah punya kes lah, kalau nak tahu kan. Dia rujuk kepada kes Husain ibn Ali yang dipenggal kepala. Baik. So ada banyak lagi lah sebenarnya untuk Ummu Salamah, terutamanya di hujung ayat dia. Dia refuse untuk sertai mana-mana camp. Dia tak sertai camp Ali bin Abi Talib, tak sertai camp Aisyah. Bahkan dia memberi nasihat kepada Aisyah, jangan keluar, jangan join. Dan Ummu Salamah, masya-Allah, dia tak sertai apa-apa, tapi dia sentiasa menjadi seorang perempuan yang selalu berfikir nasib umatnya sebagaimana yang Nabi berikan amanah, dan selalu memberikan satu dia selalu advocate lah supaya terjadinya keamanan. Terutamanya misalnya pada era nak menentukan siapa khalifah selepas zaman fitnah ni, dia antara yang advocate kepada keluarga Nabi SAW supaya jangan buat lagi tindakan yang boleh menyebabkan huru-hara. Tak apa, kita pilih je, ambil je seorang untuk jadi khalifah. Dia bukannya orang yang antara dua ni, dua-duanya mendatangkan keamanan, tapi mana yang boleh mengamankan kita semua. Daripada kita masih nak propose lagi idea kita yang menyebabkan semakin bergaduh, tak apalah, kita setuju dulu supaya keamanan tu datang. Ini Ummu Salamah punya advokasi. Dia tulis surat kepada keluarga Nabi SAW. So itu antara yang menarik tentang Ummu Salamah, seorang yang besar sumbangannya, dan saya rasa saya tak dapat nak pergi terlalu detail kerana ceritanya banyak juga, tapi pelajaran-pelajaran yang umum tu kita dapat cerna dengan mendalam lah. Fokus kepada cerita-cerita kecil yang ada ni untuk kita dapat pelajaran yang bermakna lah daripada kisah kedua-dua insan ni, Zainab binti Khuzaimah dan Ummu Salamah. InsyaAllah. So itu saja. Terima kasih. Terima soalan. Aku Nasmin Huzafah. Terima kasih. Ya, kan? Ada soalan dekat komen ya. Ada tambahan je yang dekat komen ni, macam Kak Lina cakap ni, kalau tengok nota nama Ummu Salamah sebenarnya Hindun binti Abu Umayyah, betul kan Ustaz? Betul-betul, Hindun binti Abu Umayyah. Nota juga catatkan Abu Salamah gugur di Uhud. Uhud ya. Bisa semak supaya nota lah Ustaz. dapat saya pun semak juga lah. Aku saya salah sebut. Assalamualaikum. Satu lagi dia, kalau dari segi umur lagi tua dari Nabi. Ummu Salamah. Mm-mm. Terujukannya mana ya? Yang ini dari sebelum ni lah pernah di tadabbur surah Al-Ahzab, Ustaz Syahri. Syahri. Tapi tak sure lah dari mana rujukan tu. Kalau ikut tak sure lah ikut mana. Kalau umur, saya rasa saya agak confirm umurnya lebih muda daripada Nabi. Sebab dia wafat sangat jauh kan. Boleh bayangkan dia wafat zaman Yazid kan. Takkan umur 100 lebih Maksud kalau tak umur dia 120 lah. Kalau lebih tua dari Nabi. Ya betul. Tahu tu. Tu antara maybe bab umur tu saya boleh saya bisa check Abu betul ya, Uhud eh. Kalau ada soalan lagi bagi tahu dulu. So Ustaz, kalau yang tadi tu siapa tu yang umur masakin tadi tu, panjang tangan kan, maksudnya selalu bersedekah, adakah maksudnya betul dia seorang yang kaya, Ustaz, banyak harta tu? Kalau ringkasnya saya tak dapat menjawab dengan tepat sebab tak ada data pun untuk tahu benda tu. Sebab boleh sedekah ni boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia tak ada duit pun kan, tapi dia suka bersedekah.
Saya Sebab tak dia pasti. dari Bani Makhzum. Makhzum kan. Bukan. Bukan. Dia bukan Banu Makhzum. Yang Banu Zainab Makhzum tadi. tadi, ni Zainab binti Khuzaimah kan? Dia bukan. Banu Makhzum tu Salamah. Salamah. Okay. Ya. Tapi latar belakang Zainab ni tak tahu ya dia dari mana. Zainab, sekejap. Hawazin, saya tak cerita tadi. Dia daripada Hawazin. Suku Hawazin ni dia bukan Quraisy. Dia daripada Arab luar. Suku Hawazin. Hawazin. Okay. So tak tahulah dia ada macam harta banyak ke apa, tak tahulah ya. Secara spesifik tak tahulah. Sebab saya cuba semak juga, memang banyak sangat maklumat tak ada tentang. Okay, terima kasih Ustaz. Kiranya Ustaz, yalah Dah kiranya tak ada soalan Ustaz tadi tu, cuma tambahan daripada Kak Lina dengan ada seorang peserta lagi cakap pasal perang Uhud tu je. Terima kasih. Saya rasa betul. Saya dah semak ni dengan rujukan saya lah. Betul ya, Uhud. Terima kasih ya. Betul kan? Terima kasih. Dia sebut rujukan saya itu bukanlah rujukan khusus sangat, tapi maksudnya anda buat semakan je. Okay. Terima kasih. Ustaz, kiranya Zainab binti Khuzaimah ni isteri yang terakhir dinikahi oleh Rasulullah SAW ke? Zainab binti Khuzaimah? Ya. Tak, dia memang antara yang awal juga. Dia selepas Hafsah, kalau ikutkan Zainab binti Khuzaimah ni lebih kurang 3-4 minggu saja selepas Hafsah. Dia tak ada, kena rapatlah mereka bermadu ya? Ya betul. Dia macam agak cepat lah kan. Sebab Saudah je lah sempat rasa lama sikit kan. Sebab dia menikah zaman Mekah. Lepas tu tahun kedua, tahun pertama hijrah tu ada Aisyah. Tahun kedua hijrah dah ada Hafsah. Masuk tahun ketiga tu dah ada Zainab binti Khuzaimah, dah ada Ummu Salamah. Lepas ni Zainab binti Jahash pula. Dia cepatlah pertambahan. Ustaz, so masa ni dah ada ke turun ayat yang apa tu, fankihu ma taba lakum masna Rasulullah SAW? Jadi Penting soalan tu. Saya rasa nak kena rujuk juga. Saya tak dapat nak jawab sekarang bila specifically dia turun. Sebab dalam surah Al-Ahzab ni menghalalkan yang Nabi nikah ni kira nombor 5 yang dikumpulkan kan? Kan lebih dari 4 lah. Kalau ikutkan ayat tu kan dia memberikan had masna wa thulatha wa ruba' kan. Dan had itu kejap saya nak ingat. Saya dulu dah cakap benda ni. Tapi ni lupa ni. Saya rasa saya kena simpan lah jawapan tu. Saya takut main sebut je ni. Saya tak dapat maklumat yang tepat dekat kepala saya sekarang. Saya tak tahu. Tapi Nabi SAW, of course Nabi ada pengecualian lah dalam kes pernikahan tu kan. Itu yang confirm lah. Yalah, so surah Al-Ahzab ni bila ada turun tentang Ummahatul Mukminin yang dihalalkan untuk Nabi tu, soalannya macam menjawab lah. Kalau kata dah diturunkan tentang menikah maksimumnya 4 tu kan. Untuk Nabi special. Kalau ikutkan yang kita bincang yang lepas tu pasal apa? Tapi kes Hafsah tu bukan berlaku awal, tak semestinya awal. Maksud saya, kes-kes keluarga Nabi ni berlaku dekat hujung tau. Konflik keluarga Nabi ni dia tak berlaku awal. Yang ni masa surah Al-Ahzab ni pun masa perang Khandaq kan? Surah Al-Ahzab pun lewat tahun ke... Kalau perang Khandaq ni pun orang beza pandangan tahun ke-4 ke tahun ke-6 kan? Kalau kita boleh anggap dah hujung lah. Hujung. Okay. Terima kasih soalan tu. Saya kena semak lagi kot untuk tahu confirm. Ada soalan tu daripada As tu. Mana soalannya? Maria Qibtiyah. Tapi dia bukan isteri Nabi lah. Dia adalah Milkul Yamin. Dia bukan isteri. Nanti tanyalah soalan nanti. Kenapa ada isteri yang melahirkan anak Nabi? Apa itu Milkul Yamin? Dia soalan yang besar lah. Dan memang ada banyak. Saya sebenarnya kalau baca artikel bahasa Melayu kan, memang tak jumpa huraian yang selesa tentang Milkul Yamin ni. Tapi kalau baca dalam rujukan Arab banyaklah, dan English banyak menghuraikan topik-topik yang sensitif ni. Dan bahasa Melayu memang agak kuranglah menghuraikan isu sensitif. Untuk jawab kenapa Nabi ada Milkul Yamin kan.
yang boleh. Bahkan macam isteri lah. Bezanya dia bukan isteri. Bezanya dia bukan isteri. Dia adalah orang yang ada perjanjian dengan Nabi SAW. Buku. Dia dah ada buku tu, cuma nak kena cari keluarkan kat mana jawapan itu kan. Ustaz, kita pun dah lebih 10.30 dah. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soalan tu, soalan yang Kak Lina tanya tu, kalau Ustaz nak tangguh minggu depan tak apa. Lagi minggu pertama lah. Silakan Kak, minggu pertama nanti bulan depan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Ustaz. Terima kasih. Semua jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita endkan sesi kita, kuliah kita pada minggu ini dengan sesi pengajian sirah Ummahatul Mukminin. So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. 2 hari kita bercuti dan kita berdih semak-semak kuliah-kuliah yang kita dah daftar mana-mana yang ada di hari Minggu. So dengan itu saya endkan sesi pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Iza, mata dah apa? Mata dah merah dah tu. Dah mengantuk dah guys. Okey, jom. Okay, sambung. Kalau apa nak sambung kat grup je chat. Dah 10.30 selalu kita habis kalau dengan Ustaz Zahir pun 10 suku macam tu kan. Ni habis 10.30 dah. Ready lah sikit untuk kita. Okey, terima kasih. Okey.